A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kuliah untuk surau Haji Mukhtar, iaitulah kitab penawar bagi hati. Tajuknya iaitulah sifat-sifat yang dipuji. Jadi tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, kita lihat iaitulah apakah maksud hati itu sendiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maksudnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kamu dan harta kamu, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amalan-amalan kamu. Jadi tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, hati itu merupakan tempat yang dilihat oleh Allah Ta'ala, nilaian oleh Allah Ta'ala. Hati merupakan tempat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati juga merupakan adalah sumber kebahagiaan. Hati yang tenang, hati yang bahagia, maka hati itu merupakan sumber. Bila mana hati kita sakit, bila mana hati kita gelisah dan sebagainya, maka semua anggota kita akan turut merasainya. Sebab itulah hati itu adalah sebagai raja. Kata ulama, hati adalah sumber kebahagiaan dan ketenangan. Hati merupakan sumber ingatan yang mendalam. Hati tempat terbit rasa kasih sayang yang berpanjangan. Hati tempat lahirnya cinta yang hakiki. Hati tempat lahirnya kerinduan yang mendalam kepada Tuhan yang Maha Mencipta. Hati tempat limpahan ilmu yang bermanfaat. Hati juga tempat tumbuhnya rasa takwa. Di hati jugalah terdapat ikhlas, tawaduk, sabar, wara' dan segala sifat yang terpuji. Sebablah tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, bila mana hati kita ingin kepada hati yang bahagia, hati yang tenang, hati yang damai, maka hendaklah kita sentiasa zikrullah, berzikir kepada Allah Ta'ala, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati juga tempat berzikir kepada ilahi, atau hati yang berzikir adalah kemuncak kedudukan hati yang akan menghasilkan segala apa yang tersebut di atas. Namun bila mana hati bukan lagi tempat berzikir, atau hati sebagai tempat kelalaian, maka semua perkara yang tersebut di atas tidak akan wujud, bahkan akan diganti dengan perkara-perkara yang sebaliknya. Maka akan terjadilah hati ketika itu pada kedudukan hati yang tidak beriman, tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta hakiki, tidak ada keikhlasan, tidak warak dan sebagainya. Hati lalai adalah punca segala kecelakaan dunia dan akhirat. Hati yang berzikir adalah punca kepada kebahagiaan, ketenangan dunia dan akhirat. Bahkan menjadi pintu kepada segala rahsia kewujudan. Sebab tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, bila mana hati kita ingin hati yang baik, hati yang sihat, hati yang sejahtera, maka hendaklah kita sentiasa zikrullah. Sebab itulah hati yang sentiasa menyebut nama Allah Ta'ala, hati yang sentiasa ingat pada Allah Ta'ala dalam masa kita senang, dalam masa kita susah, maka kita banyak ingat kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi waktu mana? Waktu kita senang. Sebab itulah tanda Imam Al-Ghazali membicarakan tanda-tanda bagaimana seketul hati itu akan berada pada kedudukan yang telah dinyatakan. Ianya adalah seperti berikut. Tanda terangkatnya hati ada 3. Dipanggil tanda. Apakah tanda terangkatnya hati? Ada 3 perkara. Pertama, adanya keserasian antara perbuatannya dengan syariat Allah Ta'ala. Yang kedua, lenyaknya percanggahan, iaitu tidak melakukan maksiat, tidak membuat maksiat. Yang ketiga, sentiasa dalam kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah hati yang terangkatnya hati, bila mana hati dia Allah Ta'ala bagi, itulah cahaya-cahaya. Kerana itulah Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya, hai orang-orang yang beriman,
kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Nescaya Allah memberikan nikmatnya kepadamu dua bahagian dan menjadikan untukmu cahaya, yang mana dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab itulah cahaya itu Allah bagi kepada mereka yang melazimi perkara-perkara yang baik, melazimi ketaatan, meninggalkan maksiat. Maka Allah bagikan hatinya hati yang bercahaya, pintu hati yang bercahaya. Sebab itulah kalau kita ingin hati kita hati yang bercahaya, maka lazimilah melakukan perkara-perkara yang baik, lazimilah melakukan perintah Allah, ketaatan kepada Allah, dan meninggalkan perkara-perkara maksiat. Yang keduanya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tanda terbukanya hati ada tiga perkara, iaitulah pertama tawakal, iaitu hati yang penuh dengan tawakal. Yang kedua jujur, benar, iaitu hati yang sangat jujur atau benar. Yang ketiga yakin, iaitu hati yang dihiasi dengan keyakinan yang mendalam. Sebab itulah hati yang yakin kepada Allah Ta'ala, hati yang mana di dalamnya tanda yakin kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan perkara-perkara yang kita lihat. Orang yang sentiasa ingat berzikir kepada Allah Ta'ala ketika ia senang, ketika ia susah, ia ingat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah kamu akan Allah dengan sebanyak-banyaknya, moga kamu tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya itu di sisi Allah, orang yang sentiasa ingat akan Allah. Bagaimana kita ingin ingat pada Allah? Bila mana kita solat, kita akan ingat pada Allah. Setiap bacaan itu, sujud kita, rukuk kita, adanya tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bila mana kita sujud, kita rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maka bila mana kita zikir itu, kita ingat pada Allah, solatnya, solat sunatnya, perkara-perkara ketaatannya. Dan Allah juga berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan sebutlah, yang maksudnya, dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu terus-menerus siang dan malam, serta tumpukanlah amal ibadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Sebab itulah orang yang ingat pada Allah, dia akan berusaha untuk menghadirkan hatinya. Dan seterusnya, tanda jatuhnya hati, kata Imam Al-Ghazali, tanda jatuhnya hati ada tiga, iaitulah ujub, iaitu merasai kehebatan diri. Riak, iaitu menunjuk-nunjuk dalam beribadat. Tamak, iaitu terlalu mengejar keduniaan. Ini tanda jatuhnya hati, bila mana hati kita merasai kehebatan diri sendiri, tidak mahu orang menegur dan sebagainya, kitalah yang hebat, kitalah yang besar. Dan juga menunjuk-nunjuk dalam beribadat. Maknanya ada tujuan lain. Sedangkan ibadat itu, niat itu ataupun tujuan kita mukhlisin lahuddin, ikhlas kita kepada Allah Ta'ala. Tamak, iaitu terlalu mengejar keduniaan. Sebablah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, bila mana kita ingin hati kita hati yang hebat, hati yang dilihat yang dinilai oleh Allah Ta'ala, hendaklah kita sentiasa zikrullah. Sebab itulah tiada hati yang lebih tenang dan bahagia lebih daripada hati yang sentiasa menyebut nama Allah. Waktu pagi, siang dan malam. Tiada hati yang lebih tenang dan bahagia lebih daripada hati yang sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Tiada kehidupan yang lebih dirindui kecuali kehidupan yang dilalui bersama dengan Allah Ta'ala, iaitu yang mana ketika hidup yang dilalui sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Hati yang berzikir adalah hati yang paling hebat Allah, hati yang paling sempurna, hati yang paling bernilai, hati yang paling berbahagia. Berusahalah untuk memiliki hati yang berzikir, merupakan jihad yang paling mulia, kerana ia merupakan nadi yang menghidupkan segala perkara-perkara dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebab itulah hati itu ibarat raja. Bila mana hati kita sihat, maka segala anggota kita akan sihat. Ketahuilah, kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala huwa ya qalb.
Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh kamu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Allah Akbar. Sebab itulah hati yang berzikir kepada Allah Ta'ala, yang melahirkan jiwanya, hatinya sentiasa ingat pada Allah. Ketika ia senang, ketika ia susah, ia ingat pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bagi, iaitulah cahaya nur, cahaya Allah Ta'ala. Sebab itulah cahaya itu bukannya cahaya yang kita lihat, cahaya lampu dan sebagainya, iaitulah bila mana ia berjalan di muka bumi ini, disuluh ataupun dipandu oleh cahaya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan baginya iaitulah cahaya bila mana hatinya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebablah tuan-tuan, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah sama-sama kita membanyakkan zikir kita kepada Allah Ta'ala. Orang yang sentiasa melazimi, kata Nabi SAW, golongan yang sentiasa melazimi zikir, mengingati Allah tanpa jemu, mereka menjadikan zikir mengingati Allah sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Justru mereka memperolehi ganjaran amalan zikir pada hari kiamat sebagai meringankan azab. Allahu Akbar. Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, bila mana kita ingin diri kita dijaga oleh Allah, diri kita dipelihara oleh Allah, rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala, maka hendaklah kita sentiasa zikrullah, sentiasa kita menyebut nama Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Dan banyakkan kita berselawat pada hari yang bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban. Kita banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat yang barakah ini. Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. InsyaAllah, mudah-mudahan sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bersama-sama kita melakukan perkara-perkara yang baik, kita melakukan amalan-amalan yang baik yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meninggalkan perkara-perkara maksiat, kerana perkara-perkara maksiat itu boleh menjadi sebab kita jauh daripada Allah Ta'ala. Kita menjadi jauh untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Kerana apa? Kerana diri kita penuh dengan kotoran-kotoran maksiat. Maka sebab itulah, di antaranya kata ulama, lazimilah dirimu melakukan perkara-perkara ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ini kerana perkara maksiat boleh menjadi sebab penghalang kepada kebaikan. Allahu Akbar. Jadi saya rasa itulah pada malam ini, mudah-mudahan sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat diberi oleh Allah Ta'ala kesihatan, kekuatan untuk kita dapat menyambut bulan Ramadan, insya-Allah. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.